Hai semua, selamat kembali dalam imbahasan dagangan sesi Asia 5 Julai. Pasaran saham Asia mengalami kerugian sederhana pada hari Rabu. Ekonomi China mempamerkan tanda-tanda pemulihan yang tidak sekata. Ini telah melemahkan keyakinan pelabur dan pedagang sekali lagi mengambil pendekatan berhati-hati. Akibatnya, dolar AS membuat pemulihan walaupun pasaran tipis berikutan cuti umum di Amerika Syarikat. Pasaran keuangan di AS ditutup sempena sambutan Hari Kemerdekaan. Namun begitu, niaga hadapan S&P 500 mencatatkan penurunan 0.1%, manakala niaga hadapan Nasdaq susut 0.2%. Minggu ini, minit mesyuarat dasar terbaru Fed dan data pekerjaan AS berada dalam radar pelabur. Indeks penanda aras Asia jatuh sebanyak 5% secara purata hari ini. Sesetengah sektor mencatatkan kejatuhan yang lebih curam melebihi 1%. Sebagai contoh, saham Hong Kong turun sebanyak 1.2%. Datang yang lemah dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan di China memburukkan lagi kebimbangan mengenai kelembapan dalam ekonomi kedua terbesar dunia itu. Permintaan asing yang lemah menyederhanakan aktiviti perniagaan dalam sektor perkhidmatan China pada bulan Jun. Oleh itu, PMI koresponden jatuh pada tahap terendah dalam tempoh 5 bulan. Sebaliknya, sektor perkhidmatan yang lemah mengambil alih tol pada pemulihan. PMI perkhidmatan oleh Zaishin dan S&P Global merosot kepada 53.9 pada Jun daripada 57.1 pada Mei. Ia merupakan bacaan paling rendah sejak Januari. PMI perkhidmatan rasmi yang dikeluarkan minggu lalu juga menunjukkan aktiviti perniagaan yang dingin disebabkan permintaan yang lemah dalam sektor perkhidmatan. Ekonomi China berkembang lebih cepat daripada jangkaan pada suku pertama, tetapi ia kehilangan momentum pada suku April hingga Jun di tengah-tengah deflasi yang menguat, pengangguran yang tinggi dalam kalangan belia dan permintaan asing yang lemah. Ahli ekonomi telah mengesan bukti gelombang kedua krisis ekonomi pada separuh kedua 2023. China dijangka melaporkan data KDNK-nya untuk suku kedua pada pertengahan Julai. Buat masa ini, ekonomi China telah menghentikan kadar pertumbuhannya. Walau bagaimanapun, ia dilihat mampu tumbuh dengan pantas pada masa hadapan. Saham China kini didagangkan dengan diskaun yang besar. Apa yang menarik kini adalah masa yang sesuai untuk memasuki pasaran. Selain itu, terdapat kemajuan dalam hubungan tegang antara Amerika Syarikat dan China yang boleh dilihat sebagai petanda yang baik. Ia berikutan lawatan ke Beijing oleh Setiausaha Perbendaraan AS Janet Yellen pada minggu ini. Lawatan pertamanya ke China itu menumpukan kepada penilaian semula hubungan antara dua ekonomi global terbesar. Para pegawai Amerika mempertaruhkan perbincangan yang efisien semasa lawatan Yellen yang dijadualkan pada 6 sehingga 9 Julai. Pada hari Isnin, Beijing secara tidak dijangka mengenakan sekatan ke atas ekspor logam gallium dan germanium yang merupakan unsur penting yang digunakan dalam semikonduktor. Selain itu, Beijing bertindak meluluskan undang-undang anti pengintipan. Langkah-langkah ini dianggap sebagai ancaman kepada Amerika Syarikat. Saham beberapa syarikat pembuatan chip di China melonjak kerana ia mencetuskan potensi gangguan dalam bekalan dunia. Berita itu menggalakkan rally sebut harga dalam pasaran logam. Indeks dolar AS didagangkan lebih tinggi menjelang penerbitan minit mesyuarat Fed lewat hari ini. Indeks menetap di atas paras 103 dalam dagangan Asia. Minggu ini, instrumen itu tersekat dalam julat harga. Pedagang tidak bersedia untuk membuka dagangan besar dan hanya menunggu petunjuk kepada langkah dasar lanjutan oleh Federal Reserve. Pada masa ini, pasaran menjangkakan akan terdapat satu lagi kenaikan kadar sebanyak 25 mata asas pada hujung bulan ini. Pengerusi Fed Jerome Powell berkata bahawa Bank Pusat akan meneruskan kenaikan kadar selanjutnya kerana masa diperlukan bagi menurunkan inflasi ke paras sasaran 2%. Hari ini, pedagang akan dapat mencerna data pesanan kilang AS bagi bulan Mei yang boleh mempengaruhi sentimen pasaran. Walau bagaimanapun, acara kemuncak minggu ini adalah keluaran data senarai gaji non-farm AS.
Ekonomi AS dijangka menyediakan 225,000 pekerjaan pada bulan Jun. Ia jauh lebih sedikit berbanding 339,000 pekerjaan pada bulan lepas. Purata pendapatan 1 jam mungkin meningkat sebanyak 0.3% berbanding bulan lalu. Seterusnya, Yen Jepun menunjukkan tanda-tanda berdaya tahan pada bulan Julai, tetapi ia masih tidak jauh dari paras terendah. Hari ini, pasangan dolar yen didagangkan pada 144.7 dalam sesi dagangan Asia. Mata wang yen berada di landasan yang betul apabila ditakrifkan sebagai mata wang paling lemah pada bulan lepas dan tahun ini. Pedagang kebiasaannya membeli yen pada kos rendah dan mengumpul dana untuk pelaburan aset di luar negara dengan hasil tinggi. Pelabur carry trade biasanya memilih aset-aset ekonomi membangun, terutamanya negara membangun pada dekad lalu. Walau bagaimanapun, peningkatan mendadak dalam kos pinjaman di negara maju menjadikan pelaburan carry trade popular untuk mata wang lain. Pada masa ini, pihak berkuasa moneteri di Jepun dan China sedang menjalankan dasar penurunan nilai mata wang mereka secara selari, namun kedua-dua negara itu membawa matlamatnya dengan cara yang berbeza. Penggubal dasar Jepun telah meningkatkan retorik terhadap kejatuhan nilai yen minggu lalu. Oleh itu, Bank of Japan akan membuat campur tangan dalam forex jika pasangan dolar yen melepasi paras 145.00 menuju ke 150.00 dalam keadaan turun naik yang tinggi. Pada ketika ini, pasangan mata wang itu naik ke tahap rintangan 145.00. Oleh itu, harga mungkin akan membuat penyatuan pada tahap tersebut. Tinjauan keseluruhan bagi yen adalah menurun. Yen dijangka melepasi 145.17 yang merupakan paras terendah pada Disember 2022. Rintangan seterusnya diunjurkan pada 146.6, sasaran menaik dilihat pada paras 148.5. Australia juga akan menyediakan laporan PMI-nya hari ini. PMI perkhidmatan merosot kepada 50.3 pada bulan Jun daripada 52.1 pada bulan Mei. Penganalisis telah meramalkan penurunan kepada 50.7. Pasangan AUD-USD didagangkan lebih rendah sedikit. Tiada acara dalam kalender ekonomi Australia hari ini. Oleh itu, dinamik harga bergantung kepada faktor teknikal dan pergerakan dolar AS. Pasangan AUD-USD telah memulihkan sebahagian besar kerugiannya pada bulan Jun. Tinjauan untuk Aussie adalah menaik. Sebagai permulaan, dolar Aussie boleh menguji paras rintangan pada 0.6715. Jika paras ini dapat diatasi, rintangan seterusnya adalah pada 0.6745. Penembusan tahap ini boleh menandakan aliran menaik selanjutnya dengan sasaran menaik pada 0.6995. Walau bagaimanapun, jika instrumen gagal melepasi rintangan pada 0.6715 dan membuat penurunan, pedagang perlu memantau tahap 0.6495. Jika ia dapat dipecahkan, harga akan membuat penurunan yang lebih rendah. Pada ketika ini, pedagang perlulah sentiasa memantau perkembangan di China. Hari ini, bekas Menteri Perdagangan China memberi amaran bahawa langkah Beijing mengawal ekspor bahan membuat chip hanyalah permulaan dan boleh diperkukuhkan jika perlu. Kenyataan dibuat di tengah-tengah perang teknologi yang berterusan antara China dan Amerika Syarikat. Pada masa yang sama, tindakan China membuat sekatan dan langkah tambahan dilihat sebagai tindak balas kepada sekatan dagangan baharu. Kenyataan tersebut menyerlahkan kepentingan sektor teknologi tinggi yang membawa kepada pertikaian perdagangan global semasa dan China mungkin menunjukkan bahawa negara itu bersedia untuk lebih aktif melindungi kepentingannya. Susulan tindakan itu, ia boleh meningkatkan ketegangan dagangan dan menjejaskan lanskap ekonomi global kerana banyak negara bergantung kepada import teknologi dan komponen-komponen dari China. Di tempat lain, dolar New Zealand mengukuh kepada 0.6195 berbanding rakan sejawatnya dari Amerika. Ia merupakan paras tertinggi dalam 2 bulan. Kiwi berkembang selama 4 hari berturut-turut. Ia berlaku di tengah-tengah jangkaan bahawa kadar faedah akan kekal lebih tinggi untuk masa yang lebih lama dalam usaha Bank Pusat melawan inflasi.
Reserve Bank of New Zealand telah menaikkan kadar faedah sebanyak 525 mata asas sejak Oktober 2021 kepada 5.5%. Oleh itu, negara ini telah menjadi salah satu pihak pengawal selia yang paling hawkish di dunia. Mesyuarat dasar terdekat akan diadakan minggu hadapan. Namun begitu, momentum kenaikan harga kiwi dihadkan oleh kelembapan dalam ekonomi China yang merupakan kunci utama rakan dagangan New Zealand. Pasangan NZD USD boleh cuba menguji rintangan pada 0.6205. Langkah seterusnya boleh menjadi penolakan ke paras 0.6105. Jika instrumen membuat rally dan menembusi 0.6245, senario penurunan harga akan terbatal. Dalam kes ini, pasangan mata wang boleh melanjutkan pertumbuhannya ke sasaran 0.6435. Jana profit dengan Instaforex, maklum balas anda sangat dihargai. Terima kasih dan jumpa lagi.